Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah untuk SPRM menerangkan berkaitan dengan operasi Ops Ombak. Untuk makluman semua, operasi Ops Ombak ni telah dilaksanakan sejak bulan Mac tahun 2014 dan SPRM Terengganu telah menerima banyak maklumat berkaitan dengan penyelenggaraan yang dilakukan oleh sekumpulan kontraktor yang diamanahkan untuk menjalankan kerja-kerja perbaikan rumah nelayan di Dungun dan Pakar. So daripada siasatan yang dijalankan, sebanyak 63 maklumat lebih yang diterima. Jadi SPRM Terengganu telah mengadakan operasi ombak dan daripada situ didapati sebenarnya memang kontraktor ini membuat tuntutan palsu dalam pembinaan rumah-rumah nelayan. Jadi baru-baru 23 kontraktor telah ditangkap dan mereka telah dituduh di mahkamah, dan sebenarnya pihak kerajaan melalui LKIM telah memberi peruntukan sebanyak hampir 100 juta di negeri Terengganu khasnya untuk menjalankan nama pembaikan rumah-rumah nelayan ni, tetapi mereka melakukan penyelewengan. So daripada kita kata projek-projek yang mereka jalankan ialah seperti pembaikan rumah dan pembinaan rumah baru dan penempatan semula nelayan. Daripada 23 orang kontraktor yang dituduh di mahkamah dengan 43 pertuduhan di mana mengadakan tuntutan palsu, jadi mereka didapati di kalangan 22 orang lelaki dan seorang kontraktor wanita. Jadi mereka telah disiasat di bawah Seksyen 18 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu seksyen di mana sekiranya seseorang tu telah membuat tuntutan palsu, contohnya tuntutan palsu melibatkan RM9,000, mana kata mereka akan didendakan kalau didapati bersalah, mereka akan didendakan sebanyak RM45,000, 9 kali 5 RM45,000 kalau didapati bersalah, dan juga dihukuman denda. Dan saya ingin menekankan di sini bahawa tuntutan palsu adalah tuntutan di bawah Seksyen 18 ni, kalau didapati bersalah ianya berdasarkan kepada amount tuntutan yang dibuat. Contohnya baru-baru ni kita tuduh seorang pengarah urusan syarikat dengan pengurus syarikat sebuah syarikat lagi yang membuat tuntutan palsu sebanyak 1.2 juta. Jadi kalau tuntutan palsu tu hakim dia mendapati ianya bersalah, maka denda yang akan dikenakan 1.2 juta kali 5 kali. So jawapannya adalah 6 juta ringgit. So itu yang saya nak beritahu kepada masyarakat bahawa tuntutan palsu adalah bukan tuntutan kesalahan jenayah yang amat serius yang perlu diambil perhatian oleh semua mereka-mereka yang terlibat, termasuk syarikat-syarikat, individu yang teringin sangat nak membuat tuntutan palsu. So ini adalah satu perbuatan yang amat bahaya, kan? Jadi berkaitan dengan modus operandi sebenarnya tuntutan palsu yang telah dibuat oleh 23 kontraktor yang diamanahkan untuk membaiki rumah-rumah nelayan di Dungun dan Pakar ni, akan diterangkan oleh Tuan Haji Zainal bin Adam, iaitu pengarah SPRM Negeri Terengganu. Silakan, Lena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Untuk makluman semua, SPRM Terengganu dalam menjalankan operasi Ops Ombak ini telah menahan beberapa kontraktor. Sebagaimana tuan-tuan semua maklum,
berkaitan dengan penyelewengan baiki rumah nelayan di bawah projek khas perumahan nelayan di dua daerah, iaitu daerah Dungun dan juga daerah Pakar. Hasil daripada 63 kertas siasatan yang telah kita buka dan melibatkan 63 kontraktor, kita telah pun mengambil percakapan daripada 223 rumah nelayan, melibatkan 223 rumah nelayan. So di dalam siasatan tersebut kita mendapati ada beberapa kesalahan yang telah dikesan, seperti mana yang bagi Datuk maklum tadi, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Di antara yang kita kesan tentang kesalahan yang telah dilakukan ialah kontraktor telah menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti. Ini hasil daripada siasatan yang akan kontraktor menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti. Kerja baik pulih tergantung dan juga tidak siap. Yang ketiganya, baik pulih rumah tidak ikut spek yang telah ditetapkan. Dan yang keempatnya, kontraktor telah menurunkan kerja baik pulih rumah ini kepada pihak yang tidak ada kepakaran dalam ubah suai rumah, dan menyebabkan projek-projek tersebut sepatutnya terbengkalai dan juga tidak dapat disiapkan dengan sepenuhnya. So hasil daripada situ, kita telah menjalankan operasi daripada SPRM Negeri Terengganu, dan pada hari ini kita telah menahan 23 orang kontraktor yang melibatkan 43 rumah nelayan. So dalam konteks ini, setiap mereka yang terlibat itu, kontraktor akan menuntut melibatkan RM9,500 setiap rumah. So dalam konteks ini hampir boleh dikatakan setengah lah tuntutan yang dituntut oleh kontraktor itu tidak sama dengan yang sepatutnya dituntut. So dalam konteks ini, SPRM memandang serius lah isu ketirisan yang berlaku, yang membabitkan bantuan kepada nelayan yang sepatutnya disalurkan kepada rakyat, dan kesannya adalah memberi negatif kepada masyarakat, kerana kalau kita melihat, ia melibatkan hak rakyat, di mana golongan nelayan sangat memerlukan dan telah dinafikan haknya. So dalam konteks ini, nelayan yang terlibat telah mengalami kesengsaraan hasil daripada rumah-rumah, baik rumah yang dibuat tidak sempurna, dengan ketirisannya, dengan papannya yang bocor dan sebagainya, dan seterusnya, dan ini menyebabkan gagal mencapai sasaran sebenar untuk memperbaiki taraf hidup golongan nelayan yang lebih sempurna lagi. So sepatutnya perkara ini tidak berlaku, dan tidak sepatutnya pihak kontraktor mengambil kesempatan terhadap penyelewengan yang dilakukan ini. Selain daripada itu, selain sebelum saya masuk tentang modus operandi ini, kita juga melalui unit pemeriksaan dan perundingan SPM Negeri Terengganu, kita akan melakukan pemeriksaan dan juga ke atas sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan saluran bantuan yang diguna pakai dalam projek khas ini, bagi memastikan untuk tujuan penambahbaikan supaya ketirisan dan juga penyelewengan dana kerajaan ini tidak berlaku di masa-masa akan datang. Kita akan memperkemas sekali lah tentang sistem dan juga peraturan dalam pemberian dana. Dalam konteks bagaimana benda ini boleh berlaku, pertamanya dia melibatkan daripada projek ini daripada Kementerian Asas Tani, dan disalurkan kepada Pertubuhan Nelayan Kawasan, dan juga diteruskan kepada, dia akan memilih kontraktor yang berkenaan. Bila kontraktor telah buat tuntutan, dia akan melalui pejabat parlimen ataupun wakil daripada Dungun sana akan menyelaras, iaitu daripada DUN berkenaan, untuk kontraktor melaksanakan kerja-kerja tersebut. Setelah kerja-kerja penambahbaikan ini dapat dilaksanakan, kontraktor akan hanya serah gambar saja, mengesahkan kerja ini telah disiapkan, dan urusan bayaran terus dibuat tanpa ada daripada pemeriksaan daripada pakar, daripada yang mengetahui tentang sama ada kerja-kerja yang dibuat itu mengikut spek dan sebagainya. Inilah dari segi sistem prosedur kelonggaran yang ada tu akan kita perbaikilah supaya ruang dan peluang rasuah itu dapat kita perketatkan lagi. Projek peruntukan ini bermula pada tahun 2012 lagi.
Every year dia akan memberi peruntukan sebanyak 100 juta setiap tahun. Dia melibatkan lebih kurang 15,000 rumah nelayan seluruh Malaysia lah. Pada tahun 2000, borang ni tak ada pada tahun 2012 lagi. Pada 2012 lagi pemilihan untuk mendapatkan kontraktor dan sebagainya lah. So berlaku dalam 2012 dan 2013 lah. Pada tahun ni lah. Jumlah setiap rumah tu 9,500. Boleh dikatakan setengah lah. Setengah tu berlakunya ketirisan yang berlaku daripada jumlah tersebut. Hampir separuh. Tapi hampir semua 200,000 lebih yang telah ditutup pasu tu dan pasu ni. Walaupun saya nak beri penekanan sini, walaupun kita lihat benda ni kecil, tetapi sebenarnya kalau kita tengok harapan rakyat untuk kita, mana kata kerajaan telah salurkan peruntukan khas, kata lebih kurang melibatkan 15,000 rumah nelayan. Tuan-tuan bayangkan kalau satu nama rumah lebih kurang 10,000, jadi 1.5 juta kan? Itu lebih kurang diperuntukkan kepada mereka. Tapi ada di kalangan kita parasat-parasat ni yang sanggup menyeleweng peruntukan dia bagi sebut. Jadi saya melihat mereka sebagai penjenayah yang tak perlu dimaafkan lagi lah. Jadi oleh kerana itu, nama pihak PSPRM mengambil tindakan untuk menuduh mereka membuat tuntutan palsu dan untuk memberi pengajaran kepada kontraktor-kontraktor yang lain supaya apa saja peruntukan yang diberi untuk bantuan kepada kerajaan jangan diselewengkan. Mereka mengharapkan harapan kepada kerajaan untuk membantu, tapi kita yang diamanahkan ni cuba melakukan satu kesilapan yang amat besar kan. Contohnya kita cerita dulu-dulu kan, orang suruh supply baja, dia jual baja. So dia bersama dengan pegawai kerajaan bersepakat jual baja kan kepada nama apa yang baja untuk pesawat-pesawat padi dan kita kata kepada penulis-penulis getah. So saya rasa kalau boleh tindakan-tindakan sedemikian jangan dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat lah. Supaya apa saja peruntukan sekecil begini pun masih mereka bertindak sedemikian, saya rasa sesuatu perkara yang kita kata amat menjijikkan dan sepatutnya diambil tindakan. Oleh kerana itulah kita telah berbincang dan bahagian pendakwaan bersetuju untuk mereka-mereka yang kontraktor seramai 23 orang ni dikenakan tindakan mahkamah. Itu dituduh dan insya-Allah kalau kita berjaya, kita boleh beri satu pengajaran yang amat baik kepada mereka. Si Terengganu sebenarnya banyak siasatan telah dibuat, tetapi ada daripada tuntutan yang dibuat tu agak kecil bilangannya dan tak sepatutnya mengambil tindakan lah. Jadi walaupun begitu mereka telah diberi nama apa orang tu apa tindakan untuk menghitamkan nama mereka daripada terlibat di dalam projek-projek yang dilakukan, dan mereka juga diberi nama apa diminta untuk kita kata bersama-sama dengan pihak kerajaan dan pihak bahagian pemeriksaan dan perlindungan untuk melihat dari segi aspek dan prosedur dia, sama ada mereka-mereka ni juga terlibat di dalam kontrak-kontrak lain yang diberi oleh pihak kerajaan. So tuntutan yang besar lah, melebihi daripada 200,000 lebih 200,000 lebih. So kita tengok kecil tetapi suatu perkara yang serius. Betul, golongan sasaran adalah golongan orang miskin. Mereka ni orang miskin yang perlu dia beri perhatian oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tapi kalau diselewengkan mana tu, apa harapan menangislah dia orang tu kan. Nanti ombak daripada Laut Cina Selatan sampai lagi runtuh lagi rumah tu
because tak mengikut spesifikasi yang tetap kan, tak menggunakan bahan yang berkualiti. Dan samping itu kita kata hampir separuh daripada duit tu peruntukan diambil oleh kontraktor yang berkaitan. So apa akan jadi dengan nelayan ni? Tak ada. Dia bukan dia rumah, dia tak, rumah tu memang dah ada. Dia repair. Hanya repair penambahbaikan. Ha. Macam dapur dia ke dan sebagainya, kerana atap ke zinknya untuk diperbaiki lah, untuk memberi keselesaan kepada nelayan-nelayan tersebut. Kayu pun yang perlu digunakan menggunakan kayu meranti, ambil kayu capca. Capca tahu? Orang sebelah sini tak tahu kan? Capca ni kayu kita kata kayu yang orang nak buang ke tepi je lah. Orang tak pakai untuk bakar nasi lemak ke kenduri boleh lah itu. So sekiranya dapati kesalahan, blacklist dia berapa lama? itu terpulang kepada kementerian yang terlibat. Itu LKM dengan Kementerian Pertanian. Kita akan mencadangkan supaya mereka jaga itu. Saya rasa setakat itu saja. Ini sebagai orang kata langkah pertama lah dalam siasatan yang dibuat oleh SPRM. Bagaimanapun sebenarnya saya betul pada peringkat awal tadi, kita melalui unit pemeriksaan dan perundingan negeri, kita akan buat pemantauan dan juga pemeriksaan untuk penambahbaikan dari segi sistem dan prosedur supaya ketirisan yang berlaku terhadap dana kerajaan yang sepatutnya diperolehi oleh nelayan tersebut dapat diperbaiki supaya nelayan mendapat hidup dengan lebih selesa lah. Kalau tidak nanti nelayan hidup dalam kesengsaraan. Saya gunakan ayat kesengsaraan ni sebab sepatutnya dia mendapat hidup yang lebih selesa, dia akan jadi tidak dalam kesengsaraan. Contohnya rumah zinc bocor, dinding berlubang, tak siap dan sebagainya kan, jadi dia duduk dalam keadaan tak selesa lah. So kita melalui PRON ni kita akan perkemaskan supaya ruang dan peluang untuk berlakunya kesalahan rasuah dan sebagainya kita akan perbaiki lagi. Ini yang kita tuduh ni, kita yang terlalu serius. Daripada 10,000 peruntukan tu, 9,500 ke 10,000 tu, hampir separuh dia ambil oleh kontraktor. Kan? Kalau dia ambil separuh daripada amount berkenaan, kita tak ada masalah kalau ikut specification yang ditetapkan. Tapi mereka tidak mengikut specification yang ditetapkan, membuat tuntutan palsu. Jadi tuntutan dibuat 10,000. Mana boleh? Tuntutan sepatutnya dibuat 5,000 je, bukannya 10,000. Tapi oleh kerana tamak dan sanggup melakukan peniaian kepada nelayan-nelayan, inilah mereka-mereka yang kita tuduh di mahkamah. Kan? Sebagai pengejaran kepada orang lain lah, yang mana mereka sendiri hendaklah bertanggungjawab terhadap apa-apa saja peruntukan yang diberi oleh kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri kepada mereka untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukannya. Macam tuan-tuan yang kata, dia orang ni perlu, orang nelayan perlu, orang miskin, kan? Tapi kita kata kita telah menayang mereka. Dia pertuduhan 43 kan? 43 pertuduhan. Daripada 23 kontraktor tu, 43 pertuduhan telah dibuat. So saya nampak adalah satu perkara yang serius lah. Ada kontraktor sampai 3-4 dia dapat. Dia 3-4 projek. Dia dapat 5 projek lah. Kalau dia dapat 5 projek untuk membaiki rumah nelayan, 4 buah rumah, mana 4 dia tutup palsu. Yang mula-mula dah fikiran nak menuntut membuat tuntutan palsu, yang 4 dan 3 lagi pun akan menjadi perkara yang sama lah. Dia buat tuntutan yang sama je. Itu sebabnya kontraktor sikit tetapi tuntutan palsu banyak. Kalau misalnya kata yang lain tu daripada 23 40 orang kan,
tak adalah terlalu serius kan. Setakat ni saya melihat dari segi negeri-negeri lain tak adalah information yang sama diterima. Negeri lain tak ada. Cuma di Terengganu ni sebab dia selalu hujan kot ni. Sebab tu dia tak selesa duduk kat rumah dia. Apa yang sebenarnya dia orang buat ni rumah aku ni? Tukar bumbung, kata tukar bumbung. Nampak bumbung cantik tapi rupanya tak tukar. Kan? Jadi di situ dia orang pun marah. Especially yang di Dungun dan Pakar je lah. Kan? Jadi fokus kita pada situ.